عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وتعالني من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah dan inayahnya, dengan taufik dan hidayahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita menunaikan fardu maghrib berjamaah dan sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam Ustaz Sayuti dan juga barisan ahli jawatan kuasa Majlis Masjid Al-Muhsinin Darul Manhaj, dan yang saya hormati lagi saya kasihi dan tidak asing lagi di di bumi Kedah dan juga bumi Tera ni, panel pertama kita Al-Fadil Ustaz Lutfi Amir. Assalamualaikum Ustaz. Yang kedua, panel kita yang kedua merangkap pegawai zakat, lembaga pegawai zakat di Kubang Basu. Di Kubang Basu ni pegawai cik ni lah, Ustaz Sani Harun. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini sehari suntuk kita duduk ni, kami ni lah lembaga zakat kita ni hanya duduk sini lah. Kita pergi bagi street dakwah, pergi door to door, pergi hantar, bagi flyers, bagi jumpa dan sebagainya. Kita buka kaunter di depan ni, dan juga alhamdulillah lah sambutan yang agak memberangsangkan, alhamdulillah. Dan tahniah juga saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Sani dan juga tim Kubang Basu lah kerana menganjurkan program yang seumpama macam ni. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan forum malam ni kita akan buat dua pusingan lah, insya-Allah. Satu pusingan lebih kurang 10 minit saja, 10 minit insya-Allah, dan kita akan kupaskan berkenaan dengan zakat, insya-Allah. Baik, yang seperti mana kita tahu zakat ni memang wajib lah. Sebab apa? Dalam rukun Islam yang pertama kata syahadah, yang kedua iqamati solat, mendirikan solat, yang ketiga zakat dan sebagainya, seterusnya lah. Kita semua dah tahu dah. Tapi kadang-kadang ada yang orang panggil masih lagi culas dan sebagainya. Jadi untuk mengupas topik ni, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, yang mana seperti mana yang saya bacakan tadi, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Dan berdasarkan surah At-Taubah ayat 103, saya nak minta lah Ustaz Lutfi huraikan ayat At-Taubah 103 tadi, khudz min amwalihim ni, bukan adakah ayat tersebut hanya berkaitan zakat, satu zakat dah. Contoh yang mana orang lebih maklum hari ni, zakat ni adakah zakat fitrah saja ke, ataupun dia lebih khusus kepada semua zakat, ataupun kepada dan secara umumnya kepada semua zakat. Ayat ni adakah khusus pada satu zakat ataupun umumnya, secara umumnya, maknanya semua jenis zakat yang ada dalam ni lah kan. Baik, untuk mengupas ayat tersebut, saya serahkanlah kepada Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi wa rahmatihi tatimmus shalihat, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin al-amin imamil muttaqin wa imamil mursalin
وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم ونصرهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. Yasir Fadil Ustaz Asmawi selaku moderator forum pada malam ini. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan Imam Masjid Al-Muhsinin Ustaz Haji Sayuti bin Hadi Ramli, Ashabul Fadilah, tuan-tuan pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muhsinin, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, Ashabul Fadilah, tuan-tuan pegawai dan kaki tangan dari Jabat Zakat daerah Lubang Pasu, yang diraikan Al-Fadil Ustaz Sani bin Harun dan Ustaz Haji Sani bin Harun, pegawai zakat daerah Lubang Pasu, rakan panelis gandingan pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya mengizinkan dan memungkinkan untuk kita hadir mengimarahkan masjid dan juga memakmurkan majlis ilmu santapan rohani Forum Ehwal Islam bersempena dengan program pejabat zakat daerah Lubang Pasu pada hari ini yang saya dipahamkan bermula daripada pagi tadi dan hinggalah ke saat ini dengan pelbagaian atau cara dan program yang telah disusun atur oleh pihak pejabat zakat daerah Lubang Pasu, dan kita rakamkan tahniah dan syabas atas inisiatif dan juga daya usaha yang telah ditonjolkan dan dipaparkan oleh pihak pejabat zakat daerah Lubang Pasu yang memilih Masjid Al-Muhsinin sebagai destinasinya, sebagai tempat untuk disusun atur dan diprogramkan dalam program kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di mana yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Asmawi pengurusi kita sebentar tadi, apabila kita memperkatakan berkenaan dengan ibadat zakat, sudah tentu tergambar di pemikiran kita bahawa ia merupakan salah satu daripada kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah tuan-tuan, kewajipan zakat ini dikaitkan dengan ibadat salat. Banyak ayat Al-Quran yang menyebut hal itu. Sudah disebut berkenaan dengan salat dihubungkan dengan zakat, tuan-tuan. Antaranya ayat firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang yang boleh hadir mengimarahkan dan memakmurkan rumah-rumah Allah, yakni masjid, ramai-ramai berimpun berkumpul di masjid, dan mereka adalah terdiri daripada kalangan yang dicirikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya kriteria tertentu. Apa yang disebut dalam ayat ini, tuan-tuan, iaitu man amana billah. Ini orang yang benar-benar yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yaumil akhir, dan mereka juga meyakini hari akhirat. Dikaitkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhirat. Ini menunjukkan bahawa
mereka yang apabila meyakini Allah SWT memahami situasi dan keadaan mereka sebagai hamba Allah yang perlu akur dan perlu memberikan seluruh wala dan ketaatan kepada Allah SWT, dan mereka memahami kehidupan yang Allah beri ini suatu anugerah yang terbaik yang perlu disyukuri dan dihargai dengan sebaik-baiknya, dan mereka hanya menumpang dan berada di atas muka bumi ini dalam tempoh yang tertentu ila ajalin musamma, dan akhirnya mereka akan kembali bertemu Allah SWT di negara akhirat yang kekal abadi. Sebab itu dikaitkan iman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Maksudnya kena ada persediaan, persiapan, bekalan yang terbaik untuk nak dibawa kepada Allah SWT di akhirat kelak. Dan kemudian apa cirinya lagi tuan-tuan? Wa aqamas salat wa ataz zakah. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dikaitkan juga dalam ayat ini tuan-tuan hubungan di antara sembahyang dan zakat. Karena di situ adanya proses. Di segi penunaikan salat itu tuan-tuan disebut sebagai proses untuk manusia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala bagi mempertautkan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, mengintimkan lagi dan menghubungkan jalinan kemesraan mereka dan juga kasih sayang mereka, mahabbatullah, ma'iyatullah, makhafatullah. Ini aqamas salah tuan-tuan, maksudnya kebersamaan dengan Allah, penunjukkan kasih sayang, kecintaan mereka kepada Allah. Dalam waktu yang sama mereka ada ciri kegerunan dan juga ketakutan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka laksanakan amal Islam dalam kehidupan mereka. Antaranya yang menjadi puncak ataupun menjadi tunjang utama kepada agama ini ialah as-salat, menunaikan sembahyang. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu merupakan tiang agama, tonggak kepada agama letak pada sembahyang. Maka sesiapa yang mendirikan sembahyang, menunaikan salat dengan sebaiknya, dia telah menegakkan agama. Yang tinggalkan sembahyang, yang abaikan salat, yang tak ambil peduli dengan salat, dia telah meruntuhkan agama. Mana pentingnya salat tuan-tuan dalam proses untuk apa? Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jiwa kita perlu dibersihkan daripada segala sifat-sifat mazmumah, dihiasi pula dengan sifat mahmudah. Maka berlakulah proses tazkiyatun nafs, tazkiyatul qalb, pembersihan jiwa, pembersihan hati melalui ibadat sembahyang. Kemudian dikaitkan pula dengan wa ataz zakah, menunaikan zakat tuan-tuan. Jadi orang yang apabila dia salat tuan-tuan, mereka akan dikurniakan dengan rezeki yang Allah beri kepada mereka, mereka syukuri. Ini ciri orang-orang yang baik, ciri orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi apabila Allah perintahkan untuk menunaikan zakat, mereka akan akur dengan perintah Allah SWT. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak ada sebarang bentuk bantahan, protes, ketidakpuasan, penafian terhadap apa yang Allah perintahkan dan arahkan kepada mereka. Wa ataz zakah tuan-tuan, karena di situ apabila insan ini menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mahmudah, dengan sifat yang terpuji, dengan syakhsiah yang unggul, yang baik, maka mereka dengan rasa senang lenang, dengan rasa penuh mengharapkan keredaan daripada Allah SWT, mereka akan tunaikan kewajipan berzakat. Karena dalam proses menunaikan kewajipan berzakat itu adanya ciri, adanya intipati ataupun ibrah tazkiyatul amwal, pembersihan harta. Karena harta itu bukan milik mereka keseluruhannya. Mereka faham yang tu bila cukup haul dan nisab, harta itu ada untuk asnaf yang tertentu, ada untuk orang yang tertentu, lisaili wal mahrum, kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya.
Walam yakhsha illallah. Ciri yang kelima tuan-tuan, apabila lengkap dengan amana billah wal yaumil akhir wa aqama salah wa ata zakah. Walam yakhsha illallah, mereka ini orang yang ada ciri khasyatillah. Bimbang mereka, takut mereka dengan azab Allah, kemurkaan Allah, siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada rasa gerun gentar, melainkan hanya saja kepada Allah. Dalam maksud dan makna mereka ini mengharapkan martatillah yang azza wa jal, kasih sayang Allah, keredaan Allah dalam setiap gerak kerja dan gerak laku yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan, karena mereka bimbang terjebak dalam perkara yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu ada dalam ciri, dalam diri mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khasyatillah, makhafatullah. Melengkapi 5 ciri ini, maka Allah nyatakan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Inilah golongan yang diharap untuk memperolehi panduan dan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat satu sinar cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi ciri-ciri orang-orang yang meyakini Allah, meyakini akhirat, menunaikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak ada rasa gerun gentar. Pertautan hati mereka cukup hampir dan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang dapat hidayah. Bukanlah ayat ni tuan-tuan menjelaskan kepada kita bagaimana orang yang hadir mai ke masjid, yang minat dengan masjid, yang rasa selesa dan rasa tenteram berada di masjid, ini cirinya. Jadi orang yang main masjid tuan-tuan, tentulah orang yang memenuhi kelima-lima ciri ini, maka antaranya ialah wa ataz zakah. Dan mereka akan keluarkan zakat apabila sampai masa dan ketikanya, apabila sampai cukup haul dan nisabnya, seperti mana yang disebut dalam dalam kaedah ataupun kaifiat untuk kita menunaikan ibadat zakat itu. Terutamanya kalau mai bulan puasa akan tuan-tuan, ada amil yang dilantik oleh pejabat zakat daerah, mereka akan berduyun-duyun untuk nak tunaikan zakat fitrah. Mai waktu bila pula ada cukup dia punya haul dan nisab mereka akan keluarkan zakat dengan pelbagai cara lah, kaedah yang ada pada hari ini tuan-tuan, melalui potongan gaji pun boleh. Lepas tu dia fikir balik apa semua, hitung balik, kan, tahulah berapa kadar yang dia kena keluarkan. Ada setengah tu dia kata tak apalah, kira lansam lah. Lansam ni maksudnya apa? Tak payah duk potong sana, potong sini lagi. Dia tak macam dengan income tax dia potong macam-macam, betul tak tuan-tuan? Tak apa, kita kira dia tak, untuk agama ni bagi lebih, tak apa, jangan kurang. Sampai pangkat macam tu, maknanya dilaksanakan pengamalan ataupun kewajipan berzakat itu dengan penuh rasa pertanggungjawaban atas prinsip mereka adalah hamba Allah yang baik. Ibadur Rahman tuan-tuan. Hamba Allah yang baik kepada Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Hamba Allah yang betul-betul melaksanakan tanggungjawab mereka, amanah dan beban tugas taklif yang Allah telah kenakan kepada mereka, dilaksanakan dengan berlapang dada, berminda terbuka tuan-tuan. Ini di antara ciri orang-orang yang terbaik yang datang hadir mengimarahkan masjid. Dalam ayat itu disebut wa ataz zakah. Mereka menunaikan zakat tuan-tuan. Jadi elok sangatlah pihak pejabat zakat memfokuskan kepada warga masjid, warga qaryah, kerana ini orang-orang yang apabila mereka ini rasa terpanggil untuk hadir mai ke masjid, maka mereka tergolong dalam kalangan orang-orang yang terbaik yang mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan, di mana insan yang terbaik, insan yang mulia ini, dia akan rasa senang untuk berinfak fi sabilillah dalam pelbagai bentuk kaedah dan juga pelbagai saluran tuan-tuan. Ini maknanya hasil daripada kesedaran dan keinsapan al-wa'yul islami, kesedaran mengamalkan Islam yang ada dalam jiwa mereka, dan kita hargailah pengorbanan mereka dan juga kita raikan segala budi baik dan jasa yang telah pun mereka sumbangkan demi untuk kemaslahatan umat sejagat. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang dibacakan oleh Ustaz Asmawi tadi berkenaan dengan surah At-Taubah tuan-tuan,
yaitu berkenaan dengan asnaf zakat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tu, ayat yang daripada surah yang khuz min amwalihim tu kan, maksudnya ambillah daripada harta kamu, harta mereka itu sebagai sedekah. Maksudnya apa? Harta yang ada kepada kita tu tuan-tuan bukan milik kita sepenuhnya. Dalam harta kita itu ada milik orang lain, ada milik orang-orang yang tertentu yang disebut dalam ayat surah At-Taubah ayat yang ke-60 insya-Allah, yang tu kita bicarakan pada pusingan yang kedua. Jadi bukan sekadar kita kata zakat fitrah sahaja yang perlu kita keluarkan. Ada zakat gaji, zakat pendapatan, zakat hasil tanam-tanaman dan sebagainya tuan-tuan. Dia adalah dia punya ciri-ciri dia dan kriteria dia, komponen-komponen dia. Jadi kesemuanya itu apabila Allah perintahkan kepada kita, Allah wajibkan kepada kita, maka kita sebagai orang yang beriman perlu berlapang dada, berminda terbuka, menerima kewajipan itu sebagai satu tanggungjawab kepada kita. Dan sudah tentu insan yang beginilah tuan-tuan, insan yang akan memperolehi kejayaan dan kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat, seperti mana yang Allah sebutkan tuan-tuan, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja perkataan, ungkapan yang keluar daripada lisan orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT apabila mereka ini diseru kepada Allah dan kepada Rasulullah. Zakat adalah kewajipan, salah satu daripada rukun Islam yang diperlukan oleh Allah SWT kepada orang yang apabila memenuhi ciri-ciri boleh mengeluarkan zakat, maka dia kena tunaikan zakat. Sebab apa tuan-tuan? Ada di kalangan manusia ini sudah menjadi satu sunnatullah, Allah takdirkan mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya membantu yang miskin, yang miskin pula menghargai apa yang telah dia perolehi dengan menggunakan segala nikmat kurniaan Allah SWT itu dengan sebaik-baiknya. Jangan disalahgunakan, jangan dicacah merbakan segala kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hak beriman, betul-betul beriman, dia akan tunai tanggungjawab kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Dalam apa perkara pun mereka akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada ajaran Nabi SAW. Maka dengan itu mereka akan termasuk dalam kalangan orang yang sentiasa mengungkapkan perintah Allah, ajaran Rasulullah itu sami'na wa ata'na. Ya Allah ya Rasulullah kami dengar, ya Allah ya Rasulullah kami taat, wa ulaika humul muflihun. Maka mereka tergolong dalam kalangan orang yang cemerlang, yang berjaya tuan-tuan. Karena apa mereka berjaya? Karena mereka faham makna kehidupan yang sebenar, makna tanggungjawab dan amanah, taklif yang Allah bebankan kepada mereka tidak dipersia-siakan dalam kehidupan ini, karena mereka memahami segala perbuatan dan pekerjaan yang mereka lakukan waktu mereka hidup atas dunia ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya apa yang Nabi sebut tuan-tuan, di akhirat nanti tak terkecuali pun seorang daripada kamu, melainkan kesemuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan tanya kepada mereka. Mereka akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima amila bi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jasadihi fima abla. Antaranya yang dipersoalkan oleh Allah SWT daripada mana harta kamu, wang ringgit kamu, pendapatan kamu, perolehan kamu, dan kemana pula yang kamu belanjakan, yang kamu infakkan. Adakah kamu menunaikan tanggungjawab kamu sebagai seorang muslim mukmin yang menjadi kewajipan untuk mengeluarkan zakat, untuk infak fi sabilillah. Semua itu dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sebab itu yang kaya membantu yang miskin menghargai apa yang dia perolehi, dan dia berusaha untuk keluar daripada kepompong. Kalau dulunya dia miskin tegar, kini berubah apabila dia dapat sumbangan daripada zakat, dia jadi golongan miskin. Dan daripada miskin tu pula dia berusaha, berdaya juang, dia bersungguh-sungguh
gunakan harta yang diberikan kepada dia, wang zakat yang dia dapat itu, maka dia pula akan apa? Menjadi orang yang memberikan zakat. Makna dah berubah dah hasnah tu. Makna dah ada dah orang kata perubahan hasil daripada apa? Kerja kuat, kerja yang tekun yang dilaksanakan, tuan-tuan. Inilah orang kata apa ni, rahsia besar daripada Allah SWT supaya hidup manusia ini sentiasa di bawah satu prinsip apa yang disebut oleh Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu saling bekerja sama, saling tolong menolong, bantu membantu di antara sesama kamu atas prinsip apa, tuan-tuan? Albir, iaitu kebaikan dan kebajikan serta ketakwaan. Maksudnya penunaian kepada zakat itu membawa kepada albirri wat taqwa, untuk nak lahirkan insan yang apa? Al-abrar, al-muttaqin, tuan-tuan. Dan kemudian wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sesekali kamu bersekongkol, kamu apa? Berkompromi dalam perkara yang membawa kepada al-ismi wal 'udwan, perkara dosa dan juga perseteruan. Maksudnya apabila kamu tak tunaikan zakat, kamu menjebakkan diri kamu dalam perkara yang membawa kemurkaan dan kemarahan daripada Allah SWT. Dan kesemuanya itu, tuan-tuan, akan dibalas dengan sewajarnya di akhirat kelak. Sebab itu orang-orang yang betul-betul beriman, bertakwa pada Allah SWT, dia faham hal itu, maka dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Apa saja kewajipan, kefarduan yang Allah bebankan, taklifkan kepada mereka. Jadi saya kira sekadar itulah untuk pusingan yang pertama hari. Kembali semula kepada Tuan Moderator. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Fadil Ustaz Lutfi Amir atas penerangan, pencerahan dan kupasan yang sangat memberi input kepada kita, sangat yang bagi banyaklah yang aktibar pengajaran yang dapat daripada penerangan Fadil Ustaz Lutfi Amir. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Saya nak tanya terus kepada Ustaz Sani kita, Ustaz Sani Harun. Baik, bila kita bicara tentang kutip, bila mana kutip, maksudnya kita ada satu amount yang mana ada data kutipan kita. Maksudnya data ni kadang-kadang orang tak tahu sangat, orang luar tak tahu. Jadi boleh tak Ustaz Sani ceritakan dekat kami semua, setakat hari ni kutipan di lembaga zakat negara kita ni dah berapa dah, dan berapa dah, dan apakah zakat yang paling banyak dikutip di lembaga zakat negara kita lah, paling famous lah zakat apa. Kemudian satu lagi soalan, kalaulah kita bayar zakat di lembaga zakat negara kita, apakah pembayar ataupun muzaki ni ada apakah yang dapat benefit daripada lembaga zakat, boleh bagi selain daripada hasil data pahala kutipan ni, dan apakah benefit dunia yang lembaga zakat boleh berikan kepada pembayar? Ustaz, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina nabiyyi wa mursalin wa ala alihi wasallam. Saudari wa istri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Moderator, Ustaz Lutfi, Tuan Imam, tuan-tuan Haji Jatuh Ketua Masjid, sahabat saya Tuan Haji Aznan, Amir terbaik Kupang Pasu. Saya bangga tuan-tuan dengan Tuan Haji Aznan. InsyaAllah akan terus berkhidmat dengan kami. Alhamdulillah, pertamanya saya nak membacakan kesyukuran saya kepada Allah SWT kerana dapat menganjurkan program seperti ini di masjid, tuan-tuan. Terima kasih kepada Tuan Imam dan Jatuh Ketua Masjid yang sedia memberi ruang dan peluang kepada kami untuk bersama-sama di masjid ini pada hari ini. Cuma hari ini saya pernah jumpa suasana yang macam ni, tuan-tuan. Di pagi harinya, tuan-tuan, kami dihidangkan suasana rumah-rumah yang sangat indah.
kereta-kereta yang sangat mewah. Sebuah rumah ada 5-6 biji kereta, sebuah rumah ada 6 biji motor. Saya tak pasti dapat naik ke sana. Sebelah petang hanya tuan-tuan, Haji Nam bawa camping. Tak jauh tuan-tuan, boleh nampak daripada rumah yang sebuah mewah tadi, rumah yang tirih menunggu hari untuk ibu tunggal yang kesempitan hidup. Saya tak pernah jumpa masjid ni, saya jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan, sebelum masuk lanjut, sebelum saya jawab soalan daripada mereka tadi, tuan-tuan sangat istimewa. Kalau tempat lain kami pergi tuan-tuan, nak jumpa orang susah yang susah banyak lah, tapi orang yang senang, yang level tinggi macam di sini tak jumpa tuan-tuan. Sangat istimewa suasana di sini tuan-tuan. So ambillah peluang untuk berbakti dengan jiran-jiran sekolah dengan kita. Tak ramai tuan-tuan, sebelah tu dia tak ramai. Jenanah, tolong tengok-tengok kenapa. Jangan tengok juga. Teman-teman sekalian, hari ini Alhamdulillah, sepanjang berkhidmat di Pergatakan di Kedah, menyaksikan kutipan zakat meningkat sahabat tahun. Kalau tuan-tuan yang bertebah tadi tak lena, kotip kita dah habaq tadi. Kutipan kita zakat hari ni 278. Betul tak? Betul. Kan itu agihan. Agihan kita 278 tuan-tuan. Kita kutip berapa 217. Maksudnya kita dah agih lebih 60 juta. Mai mana ambil duit lebih 60 juta ni? Kita ada baki yang lepas-lepas tu kita bawa ke tahun ni dan kita bagi tuan-tuan. Sebab kita nak pastikan kehidupan asnaf tu mendapat keperluan yang sewajarnya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, zakat yang paling banyak orang tunaikan di lembaga zakat di Kedah ni ialah zakat pendapatan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, setiap bulan lebih kurang dalam 7 ke 8 juta kita akan mendapat bayaran daripada AG ataupun Jabatan Anggota Negara, hasil daripada potongan gaji sahabat-sahabat kita ataupun kawan-kawan kita yang bekerja di sektor awam. Itu antara penyumbang terbanyak kepada kutipan zakat di Kedah. Dan saya rasa boleh dikatakan seluruh Malaysia dia punya seneronya lebih kurang sama. Kutipan yang paling tinggi dapatlah zakat pendapatan. Yang kedua paling banyak kita dapat ialah zakat perniagaan. Untuk zakat perniagaan ni kita dapat 38.5 juta dan kian meningkat tuan-tuan. Sebab sekarang ni menyaksikan ramai orang kita dah pandai berniaga tuan-tuan. Dan saya amat berbangga di kita ni tuan-tuan. Sebab kalau balik batu tu boleh kena kedai orang Islam sangat senang-senang. Katalah balik 5 betul batu tu, kalau nak kena hak Cina 2 pun kena hak Rupiah dah, kena hak Islam dia 3. Kalau tuan-tuan tengok petrol pump yang ada di Jitera ni, saya boleh bilang yang orang lain. Yang lain semua orang kita. Hebat tuan-tuan, yang baru buka tu je. Yang dia ada McDonald tu bukan hak kita. Hak lain tu insya-Allah. Dan ada yang hak kita tapi tak dapat lagi bayar zakat. Alhamdulillah. Tapi yang kami dapat tuan-tuan, alhamdulillah, kalau Petronas tu yang di depan sana 2 tu memang membayar zakat pada kita, senang-senang yang dia berbayar. Kita berjumpa, kita habaq, kami dia main daripada pejabat zakat. Nah, habaq kewajipan berzakat, tu buat keluar laptop dia, transfer terus duit. Tak cakap banyak. Alhamdulillah. Itu berkaitan dengan zakat perniagaan. Yang seterusnya yang paling tinggi orang bayarlah zakat wang simpanan. Zakat wang simpanan ni tuan-tuan, kalau kita ada simpanan di dalam akaun bank kita sebanyak 24,000, kurang 4,000 ataupun bersamaan dengan 85 gram emas. Maksudnya kalau kita ada simpanan sebanyak tu yang kita tak kacau ganggu selama setahun, cukup risau dah, tuan-tuan dan puan kena tunaikan zakat. Balik saya mau tengok akaun bank kita ada berapa. Kalau lebih boleh jumpa Haji Nan. Banyak zakat dekat dia. Sebab apa banyak zakat dekat dia? Sebab bila banyak zakat dia, pihak masjid, sebab dia ejen masjid, so pihak masjid akan mendapat bulanan 20% untuk digunakan kebajikan masjid lah. Sama ada untuk bantu asnaf ataupun untuk buat perkara-perkara yang berkaitan dengan masjid. Sebab tu kita sangat mengalu-alukan untuk tuan-tuan membayar kepada amil yang kita lantik di setiap korah. Seterusnya
yang paling tinggi juga seterusnya saya nak maklumkan juga. Tadi saya beritahu kutipan kita 217 juta. Di Kubang Pasu berapa dah kita kutip? Di Kubang Pasu saja kita kutip 9.5 juta. Dia tahun lepas pun kami dapat 9.8. So kalau kami dapat 9.8 tu kami boleh tutup awal pejabat kan ni. Tuan-tuan, insyaAllah dengan sokongan dan bantuan tuan-tuan akan memudahkan kerja kita insyaAllah untuk membantu asnaf-asnaf yang ada di daerah Kubang Pasu ni terutamanya. Dan saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan kepada pembayar-pembayar zakat yang membayar zakat 10,000 dan ke atas layak untuk mendapat agihan balik. Maksudnya dia boleh ambil balik agihan tu untuk dia laksanakan aktiviti agihan dia ataupun nak bagi kat jiran dia macam saya sebut tadi. Dekat ni saja tuan-tuan, belakang tu di Kelupi tu banyak juga orang besar boleh pergi bagi sendiri. Kalau kata nak ambil feel jumpa asnaf, seronok tuan-tuan pergi jumpa asnaf ni. Nak buat macam mana? Dia boleh bagi jiwa kita rasa kita nak buat diri lah. Sebut tuan-tuan, tapi rasa tu kita kena buat sendiri tuan-tuan. Dapat rasa kenikmatan bila kita menyantuni asnaf. Nah, insya-Allah. Saya berdoa tuan-tuan kepada orang-orang yang berniaga, ahli perniagaan yang membayar zakat di lembaga zakat ni kita ada satu orang panggil apa? Logo ataupun tanda yang kita bagi pada sahabat zakat. Sebab kita sebut sebagai sahabat zakat, kita bagi pada pembayar zakat ni satu logo Muzaki sahabat zakat. Pernah tengok tak? Kedai contoh kedai minyak ataupun banyaklah kedai makan kita akan pergi logo ni menandakan bahawa orang ni berniaga dan bayar zakat. Dan juga ada pengusaha-pengusaha yang kita bagi logo tu dia bubuh dekat dia punya produk dah. Contoh kalau tuan-tuan pernah tuan-tuan yang suka makan kicap kan. Bukan kicap tu toyu. Kita toyu lah kan. Toyu tu dia ada logo sahabat zakat. Kicap kulit, kicap sos don, kicap don tu antara bayar zakat kita lah, dia ada logo itu. Lagi dan juga kita sebagai orang Islam sepatutnya kita support produk-produk orang kita. Sebab dulu kita dah sebut apa? BMF, Buy Muslim First. Dengan cara mana kita nak support benda tu ialah dengan kita sokong produk-produk bayar zakat lah, supaya dia pun boleh untung lebih banyaklah zakat yang akan dia tunaikan. Dan satu lagi saya nak maklum, maksudnya semua orang tahu benda ni, selain daripada dapat agihan balik tadi dan juga logo yang kita bagi kepada sahabat zakat, kerajaan Malaysia juga memberikan rebate cukai. Maksudnya kepada pembayar zakat ni, kerajaan Malaysia bagi 100%. Berapa juga jumlah zakat yang nak bayar, dia akan tolak dengan cukai. Ini nak hujung tahun ni, so tuan-tuan kena bayar sebelum 31 Disember ni untuk merayakan tuan-tuan mendapat rebate untuk tahun ni. Bulan 3 atau bulan 4 nanti, bila kita nak declare income tax tu, kita masukkan berapa jumlah zakat yang kita bayar, dia akan potong 100%. So tak perlu lagi bayar cukai. Itulah antara keistimewaan yang dijamin oleh kerajaan Malaysia kepada orang Malaysia yang menunaikan zakat, insya-Allah. Saya rasa itu saja yang saya nak berkongsi dulu untuk persidangan pertama ni. Saya nak serah balik kepada Tuan Moderator, insya-Allah. Kalau ada ruang yang lagi, saya akan tambah lagi lah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Haji Sani atas perkongsian beliau berkenaan dengan data kutipan kita pada hari ini lah. Dan untuk makluman tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah juga, kita boleh tengok sendiri kutipan kita ni di yang panggil apa, kalau kita ada handphone kita, kalau kita ada panggil apa, pakai Android boleh download di Play Store, atau kalau kita pakai apa panggil apa, Apple boleh apa dekat ni Apple Store, apa ZOT dekat On Touch boleh tengok itulah dekat tu. Baik, untuk pusingan kedua, insyaAllah maghrib dah, isyak dah masuk dah, insyaAllah kita akan berhenti paling lambat pun 8.45 lah, insyaAllah lah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, untuk soalan yang kedua kepada Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir, dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah yang mana ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina ila akhir ayat, yang mana ayat tersebut menceritakan tentang asnaf zakat, tentang asnaf zakat. Jadi tak bolehkah zakat ni, bolehkah zakat ni
kita ni sama tak dengan sedekah kan? Maksudnya sedekah bebas. Sebab orang Taala sebut innamas sadaqat. Innamas sadaqat. Adakah apa semuanya sedekah? Sedekah ni bolehkah, adakah zakat ni sama dengan sedekah? Dan bolehkah zakat ni boleh bagi kat siapa-siapa aja? Macam sedekah kita boleh bagi kat orang lain siapa-siapa pun. Adakah zakat ni sama dengan tu? Boleh Ustaz huraikan sikitlah ada berkenaan dengan ayat tersebut insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asmawi, moderator, juga Ustaz Sani, rekan panelis pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ayat dalam surah At-Taubah ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Ayat At-Taubah ayat 60 tuan-tuan. Maksud ayat ini sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat ataupun disebut dengan amil zakat, para mu'allaf yang dipujuk hatinya untuk memerdekakan hamba, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan dalam musafir. Suatu ketetapan dan kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah sebut di mukadimah ayat ni innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kalimah apa tuan-tuan? Kalimah innama di situ. Innama kalau nak diterjemahkan adatul has. Dia adalah hanya saja. Maksudnya di situ dia ada jami' dia dan ada mani' dia tuan-tuan. Kalau nak terjemah lagi, sesungguhnya hanya saja. Itu. Zakat ni untuk siapa? Iaitu untuk orang-orang fakir, orang miskin dan asnaf-asnaf yang lain. Maka disebutkan oleh ulama tafsir dalam ayat ni tuan-tuan. Kalimah as-sadaqat itu, ya, yang maksud di sini ialah zakat lah. Yang disebut oleh tuan moderator tadi, adakah sedekah tu sedekah yang biasa ke ataupun zakat tu sendiri. Jadi maksud dalam ayat ni tuan-tuan, innamas sadaqat itu adalah zakat. Dari segi bahasa ni kalimah as-sadaqat tu main daripada mustaqun min sadaqah. Sadaqah ni maksud dia apa? As-siddiq, yang benar. Maksudnya apa tuan-tuan? Mereka yang memberikan sedekah dan zakat itu, mereka ini membenarkan ajaran Islam. Orang yang betul-betul yakin dengan Islam, yang membenarkan ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW melalui wahyu Allah SWT sebagai haqqun wa sidqun. Jadi orang yang keluarkan zakat, yang tunaikan sedekah tuan-tuan, ini orang yang benar. Sebab dia mai daripada kalimah sedekah. Jadi membenarkan janji Allah yang mereka infak sedekah zakat itu akan dapat ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Jadi mereka ini orang yang yakin tuan-tuan, yang yakin bahawa zakat ini suatu kewajipan yang mereka kena tunaikan, dan memberi sedekah ini suatu amalan yang baik, dan akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bezanya apa tuan-tuan? Sedekah adalah infak yang tatawwu', yang bersifat sunat, sementara zakat pula ialah infak yang merupakan kewajipan yang Allah tentukan, yang menjadi satu perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebut dalam ayat ini tuan-tuan, lil fuqara'i wal masakin. Allah dahulukan kalimah ataupun golongan asnaf yang dinamakan sebagai al-fuqara tuan-tuan. Kenapa disebutkan fakir terlebih dahulu berbanding dengan kumpulan-kumpulan yang lain tuan-tuan? Golongan pertama disebut fakir, yang kedua golongan miskin. Karena golongan ini mereka yang kurang harta, akan tetapi golongan fakir lebih memerlukan sumbangan daripada golongan miskin. Nak banding fakir dengan miskin, siapa lagi yang lebih memerlukan kepada harta? Maka dalam ayat ini susun atung itu tuan-tuan, maknanya apa? Orang fakir lebih memerlukan kepada harta berbanding dengan orang yang miskin. Dua-dua tu perlu kepada harta, tapi dia ada perbezaan di antara kedua-duanya. Contohlah tuan-tuan, contoh ni mudah kiraan dia, kita bagi satu contoh lah. Contoh dia apa? Katakanlah keperluan yang sederhana lah, mutawassit tuan-tuan. Sederhana dalam hidup ni, macam orang di KL tuan-tuan, sehari dia kena belanja RM1.
Cukup atau RM100 agak orang KL. Kuala Lumpur lah, bukan orang Kuala Lanjut. Kuala Lanjut duduk di mana? Kuala Lanjut Kuala Senar. Kuala Senar ataupun apa? Kubang Lembu. Kubang Lembu dekat dengan Literal ni. Tu lainlah tuan-tuan, ni orang Kuala Lumpur agak nak cukup lah RM100. Kalau kita hadut Literal pun kadang lebih nat pun naik, kadang tak cukup pun RM100. Tapi tak apalah, kita ambil contoh dia macam tu tuan-tuan. Contoh dia apa? RM100 sehari. Golongan miskin berpendapatan RM70 sehari. Nampak? Dan golongan fakir pula dia berpendapatan RM50. Nampak? Hak miskin tu dia RM70 sehari. Yang dia depan ni nak guna duk ada RM100 untuk nak cukupkan satu hari itulah perbelanjaan hidup dia mah. Tapi hak orang apa yang fakir ni dia hanya dapat berapa? RM50 sehari. Hak miskin RM70. Nampak beza RM20 tu. Kan? Jadi maknanya kedua-dua golongan ini tidak dapat memenuhi keperluan kehidupan sederhana di satu kawasan tu. Kira hidup cara sederhana lah. Kalau hak elit tu duduk kira lah, mungkin sehari RM200, RM300. Makan pun kira orang kata apa, makan di tempat-tempat pun tempat yang elit lah kan, tempat-tempat yang mewah kan. Sebab itulah tuan-tuan, golongan manusia ni dia ada 3 golongan. Kalau hak miskin, hak fakir ni, pagi-pagi dia bangun dia fikir apa lah. Dia fikir hari ni nak makan apa. Marin kata-katalah boleh makan nasi dengan toyu. Toyu. Campurlah apa ikan penung sekok tu pun mahal ikan penung. Contohlah tuan-tuan. Tu hak kemarin. Hari ni tak tahu lagi nak makan apa. Lepas tu dia bangun pagi tu lepas mana dia semayang apa semua, zikir, baca Quran apa semua, dia fikir dah ni. Kalau orang yang apa, yang miskin, yang fakir ni, hari ni nak makan apa? Orang kaya tuan-tuan, hak duit banyak, boleh makan restoran ni apa semua, makan di apa, di tempat ni mana-mana kafe yang depa nak pergi. Dia bangun dia fikir juga. Orang kaya fikir apa? Hari ni nak makan di mana? Beza kan dengan orang hak miskin tadi ni. Hari ni bangun nak makan apa? Hak kaya fikir hari ni nak makan di mana? Hak satu golongan lagi, hak perompak penyamun, hari ni nak makan siapa? Tu kawan. Hak tu pun fikir makan juga apa tu pun. Nampak tak tuan-tuan? Dia punya perbezaan tu. Jadi sebab tu Allah dahulukan al-fuqara dengan al-masakin. Maksudnya hak fakir ni dia lebih memerlukan daripada orang yang miskin. Kedua-dua tu maksudnya tak memenuhi orang kata apa, keperluan sederhana dalam kehidupan mereka. Kemudian diteruskan pula dengan golongan yang ketiga yang disebutkan dengan wal amilina 'alaiha. Yang inilah orang-orang yang menguruskan zakat. Amil-amil zakat ni asnaf yang ketiga, macam pegawai zakat ataupun yang disebut amil zakat lah. Amil zakat ni banyak lah kan, di masjid pun ada amil zakat, kemudian di mana lagi, di institusi sekolah pun ada kan. Macam di universiti pun ada yang macam contohlah zakat fitrah lah tuan-tuan kan. Zakat fitrah tu banyak tempat yang duk kutip di Yawata di Simat kadang kita duk jumpa kan, orang yang diberikan tauliah tapi untuk tempoh tertentu lah. Tapi kalau amil untuk harta ni untuk nak apa, tu dia bagi ada dalam apa, bagi sijil khas lah, macam mana Tuan Haji apa, Tuan Haji Azlan tadi ni, yang apa, mendapat tempat yang tertinggi lah kata-kata dalam daerah Kebang Pasu ni, kutipan paling banyak kan. Jadi dia akan pergi buat bancian apa semua begitu kan, untuk nak apa banci penyumbang ataupun pemberi zakat kan tuan-tuan. Dia kena orang macam di kampung kan, orang yang buat bendang apa semua pun ada juga ambil zakat yang apa, yang bertugas, dan dia pun kena buat bancian juga. Cumanya kadang tu maklum sajalah kan, kadang orang nak keluar zakat tu kan, dia kalau orang bak atas hang ni bendang berapa relung, dia kata bendang 5 relung lah. Mai hak zakat dia habang ada 5 relung, tapi pi banci baja 10 relung. Hak ni bukan hak. Dia kecoh kau tu. Tak boleh. Sebenarnya dia kena ambil, dia kena telus tuan-tuan, dia kena transparent, dia kena jujur. Sebab tu dia akan ambil kira tu, dia punya apa yang dia keluarkan zakat tu bukan zakat dunia ya, akhirat nanti. Baja hang sapu baja. Mai hak zakat awak keluar sikit. Kan? Tu pun pergi minta boleh kurang lagi kan? Sampai tengah tu pergi buat lembut leher, pergi buat muka welfare pula. Kau ambil zakat, dia kata padi tak boleh banyak ni, boleh ajar kot. Ada. Nampak tak tuan-tuan? Apalah kalau tak boleh banyak kita kira lah macam mana, tapi bendang tu kena habang tu.
Kan? Benang dia 10 relung, dia pergi habang 5 relung lah. Bayangkan 5 relung lagi dia pau habis semua. Dia balas kat dia semua. Ni kata balas. No? Balas ni bahasa Melayu. Arab kata balas. No? Macam kita lah keluar pada masjid tengok kasut hilang. Lepas tu dia tanya awak kasut pergi mana? Tak tahu siapa balas. Balas tu mana ambil percuma lah. Arab kata balas. Balas ni pergi balas. Ambil cara percuma, free of charge tuan-tuan. Melayu kata balas, Arab kata balas. Beza sin dengan sin. Kan tuan-tuan, itulah. Orang kata apa? Dia buat benda tak betul, dia tanggungjawab depan Allah SWT. Jadi ambil zakat juga orang yang berhak untuk menerima menerima zakat tuan-tuan. Kerana mereka ni menguruskan zakat, maka patutlah mereka diberi sebahagian atau persen daripada pengurusan zakat tu. Kemudian siapa lagi tuan-tuan? Wal muallafati qulubuhum, iaitu para muallaf yang baru memeluk Islam untuk nak jinakkan hati mereka kepada Islam. Maka mereka ini juga diberikan dengan zakat tuan-tuan. Kerana apa? Mereka sudah ada keinginan, ada keseronokan untuk nak peluk Islam, dan dengan pemberian zakat ihsan daripada pihak jabatan zakat itu apa semua, itu boleh melembutkan hati mereka dan mendekatkan lagi mereka kepada agama Islam. Jadi kita dulu sebut kata golongan dulu kita bahasa kita ni mu'allaf. Maknanya mu'allaf tuan-tuan. Mu'allaf ataupun lah ni dia panggil apa? Saudara baru, saudara kita lah. Macam ada di Pusbah sana tu, pusat bimbingan saudara baru kan. Itu maksudnya disebut saudara baru kita. Maksudnya orang yang baru peluk Islam, maka mereka ni juga perlu diberikan ada hak untuk dapat terima zakat. Dan kemudian wafir riqab, iaitu untuk nak memerdekakan hamba tuan-tuan. Asnaf yang kelima ni kalau orang yang dalam keadaan untuk dimerdekakan, maka digunakan wang zakat untuk diberikan kepada hamba bagi membebaskan mereka daripada sistem perhambaan itu tuan-tuan. Wal gharimin, ini orang yang banyak berhutang ni. Yang berhutang ni tuan-tuan, dia berhutang kerana sebab tertentu lah. Bukan saja-saja syok duk berhutang, dia duit banyak duk syok berhutang, tu letih lah. Kan? Ni orang yang dia terpaksa berhutang, terbeban dia dengan hutang tuan-tuan. Jadi mungkin dia terpaksa habiskan harta dia dan tak dapat nak tanggung diri dia dan keluarga dia. Mungkin saja dia kehilangan segala hartanya kerana sebab maksiat, tapi dia telah bertaubat tuan-tuan. Kan? Jadi ada ruang untuk dia dapatkan hak dia daripada zakat itu tuan-tuan. Orang yang berhutang kerana atas kesesakan dan dia tak dapat nak bayar hutang apa semua, maka diberikan hak untuk mereka. Baik tuan-tuan. Kemudian untuk apa lagi? Wa fi sabilillah, asnaf yang ketujuh ni ialah orang yang berusaha. Mereka yang sedang dalam perjalanan untuk mengembangkan dakwah Islam. Macam mana para pelajar kan tuan-tuan, dia ada apa? Kategori mereka yang nak terima zakat tu kan. Sebab tu kita tengok lembaga zakat Kedah kan, lembaga zakat negeri Kedah ada section pendidikan tuan-tuan. Pendidikan. Section pendidikan. Bukan section, division kalau division. Ada beberapa rumah lah section ke division. Division pendidikan. Jadi ramailah pelajar yang dapat bantuan daripada zakat. Benda macam yang nak masuk universiti pun ada. Dia panggil apa? Bantuan awal IPT. Dulu ada bantuan awal persekolahan ada lagi. Tak ada lah. Dulu ada. Perimpun penuh pejabat zakat, belum potong penuh. Lebih kelang kabut pejabat zakat. Pukul 7 dua dah itulah, lepas sembuh potong terus. Sebelum sembuh pun ada dah yang sembuh di pejabat zakat. Tuan-tuan, itu maknanya banyak asnaf yang perlu kepada bantuan. Jadi diberikan IPT kepada pelajar tuan-tuan. Kemudian ni ada apa dipanggil apa? Agihan balik kepada pihak sekolah, pihak IPTA menerima tuan-tuan. Saya ingat 3/8 tu, 3/8 daripada golongan asnaf tu, iaitu untuk apa? Fakir miskin dan juga untuk fisabilillah inilah para pelajar, dan digunakan untuk bantuan kepada mereka. Diikut kalau 3/8 banyak jugalah tuan-tuan. Kalau potongan di jabatan tu 500,000, bayangkanlah mungkin dapat hampir dekat 200,000 lah. Tempat saya politeknik pun kami duk dapat setahun pun 170,000 lebih. Maknanya potongan tu 400,000 lebih kan untuk staf-staf yang tu. Maknanya kita agihkanlah untuk apa? Untuk pelajar kita beri keutamaan, untuk siswa-siswi, dan juga lebihan daripada tu adalah persen-persen juga untuk apa?
petugas-petugas ataupun pekerja-pekerja yang kurang berkemampuan kan. Gitulah tuan-tuan. Maksudnya untuk fisabilillah. Baik. Untuk mereka nak sambung pelajaran mereka ke luar negara sebagai jihad fisabilillah. Dan kemudian wabnis sabil, iaitu orang yang sedang dalam perjalanan, dalam musafir mereka. Kadang dalam perjalanan musafir ni dia ada apa? Kesusahan, kepayahan. As-safaru qit'atun minal azab, tuan-tuan. Musafir ni dia sebahagian daripada azab, daripada kepayahan. Maka mereka yang terputus bekalan, tak ada nak makan minum apa semua, mereka ini orang yang musafir, maka mereka juga ada ruang untuk diberikan zakat kepada mereka sebagai bantuan keuangan. Iaitu apa? Mungkin kalau tak bagi duit pun kita boleh bagi jugalah. Orang kata apa? Kalau yang tidak, maknanya tidaklah semua orang dalam perjalanan diberikan bantuan keuangan. Ada juga yang diberikan tempat macam rumah musafir, rumah tumpangan apa semua kan, untuk nak apa, settle, nak release dia punya masalah dan juga orang kata apa, kekangan yang sedang dia hadapi. Mungkin kadang dia tak ada duit, hilang duit, habis duit lah, tak ada, nak tambah apa pun tak ada lah tuan-tuan, habis lewat duit. Jadi dia nak kena apa? Kena bantu dia. Ini di antara 8 golongan yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang mereka ini layak sebagai asnaf untuk nak menerima zakat. Faridatan minallah, itu kewajipan, ketetapan yang Allah wajibkan tuan-tuan, daripada Allah SWT. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kita kena akuarlah 8 golongan ini hanya yang layak untuk menerima zakat tuan-tuan. Dan kemudian daripada situ pula ada pecahan-pecahan dia lagi lah. Dia punya apa, tafsiran-tafsiran macam fisabilillah tu tuan-tuan kan, dia banyak kan, dia punya channel dia, banyak dia punya saluran dia kan. Jadi itu boleh diperincikan lah, daripada semasa ke semasa mengikut keperluan dan mengikut hajat yang perlu ditunaikan bagi pihak mereka. Itulah apa yang dapat kita bincangkan pada malam ini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan dan kemanfaatan yang kepada kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf terkasar bahasa terlanjur bicara. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk soalan yang seterusnya, kita mesti untukkan masa nak ambil InsyaAllah. Saya teruskan pada soalan kepada panel yang kedua, Prof. Al-Fadhil Al-Sani. Tadi saya sebut kutipan kita, agihan kita lagi lebih kurang 278 juta. Boleh tak Ustaz cerita kat mana duit tu diagihkan, dan macam mana, contohlah kalau kata sahabat-sahabat apa, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ni ada saudara mara ataupun ada jiran-jiran yang susah ni, tak tahu nak mohon bantuan macam mana. Boleh tak Ustaz cerita sikit macam mana, ke mana wang apa zakat diagihkan dan macam mana nak mohon bantuan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Untuk menjimatkan masa, seperti mana yang saya sebut tadi, kita ada 8 golongan asnaf yang kita kena agihkan zakat kita. So, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk fakir miskin ni, kita bagi bantuan bulanan bermula RM300 sehinggalah RM1,000 sebulan. Macam mana dapat bantuan ni? Tanya Hajinan. Kita ada orang yang tuan-tuan boleh ambil kepada penuh amil, bukan dia Hajinan sajalah. Maksudnya setiap orang kita penuh amil kita. So, apa tugas penuh amil ni? Tugas penuh amil ialah untuk mengesahkan maklumat yang diisi oleh asnaf. Katalah asnaf tu ambil orang, dia isi dalam tu, asnaf tu kena isi pendapatan dia berapa, ahli keluarga yang tinggal serumah dengan dia berapa, ahli keluarga yang tak tinggal dengan dia berapa. Maksudnya anak dia yang dah bekerja. Tu yang kadang-kadang kami kena scam. Anak dia kerja hebat-hebat engineer tu dia tak tulis kat situ. Tapi dia tulis yang duduk dengan dia tu nampak tabungan dia banyak, tapi anak-anak yang percaya tu dia tak tulis. Sebab tu tugas penuh amil ialah untuk mengesahkan maklumat yang diisi oleh asnaf. Bukan dia menyokong, dia tak perlu menyokong sebenarnya. Baru ni ada YB, kita baru nak jadi YB. Ada asnaf tu pergi jumpa ada, dia bersokong. Orang dia telefon YB tak payah sokong. Yang ni tugas penuh amil.
So tugas Nur Ahmed lah untuk mengesahkan maklumat yang diisi oleh asnaf. Okey, borang tu akan sampai kepada kami dan kami akan proses dengan sistem yang kami bagi had fardhu kifayah, had kemampuan orang. Maksudnya setiap orang kita ni, kita ada had kita untuk hidup. Macam Ustaz sebut ni, berapa ratus yang telah kita gaji. So kita masukkan data tu dalam sistem kita akan cadang. Kawan ni tak cukup lagi RM1,000 sebulan, sebab dia perlu 1,000, kau dah ramai. So kita bagi dia 1,000. So untuk Kebun Pasu ni kita ada 10 buah keluarga yang kita bagi 1,000 setiap bulan. Yang banyak-banyak dapat ialah 300 sebulan lah. Ada 900 lebih keluarga yang dapat 300 sebulan. Daripada 300 minimum sampailah 1,000 sebulan yang kita akan bagi bantuan setiap bulan. Dan borang ni setiap hari ada kat pejabat, tuan-tuan. Saya kalau cuti sehari 2 hari mai balik borang tinggi ni. Nak cuti pun sehari, tuan-tuan. Sistem kita pula berhenti kita ada. Sistem pula kalau laju tu syok lah. Mai slow tu kena tunggu. Baik, itu ialah bantuan bulanan. Dan ada juga bantuan sekaligus yang kita akan bantu ikut kesusahan dia. Berapa yang kita siasat, berapa yang dia perlu kita akan bagi. Kita yang paling banyak bantu juga, kita bantu bina dan baiki rumah. Ini pun ada satu orang yang suka tanya, macam mana nak mohon bina rumah, macam mana nak mohon baiki rumah. Bina rumah ni sangat rumit, tuan-tuan, sebab kita perlukan syarat tanah. Sebab kita ada kisah yang sangat seram di Kebun Pasu ni. Kita terpaksa merobohkan 2 biji rumah yang telah kita bina sebab kali adik-beradik sama-sama ada nama langgaran, tapi silap picu, silap petak. Dia kata hang kena roboh rumah, tanah-tanah aku. Robohlah kita pun, tuan-tuan. So rugi, tuan-tuan. Kita nak kena buat keluar sana tu, pergi sewa rumah pula, kena bayar rumah sewa dia pula, kena bagi kontraktor yang roboh pula. So syarat sangat ketat sekarang ni. So perlukan nama asnaf tu ada dalam geran. Baru ni ada seorang mu'alaf tu damai, dia kata ada orang turun dia buat rumah, dia bagi tanah. Saya kata boleh pergi jumpa tuan tanah tu, pergi pejabat tanah, nombor cik langgaran tu saya buat. Kata dia balik pergi jumpa lah tuan tanah tu, kata lah macam mana. Selain pada bantuan baik bina dan baik kuliah rumah, kita juga bantuan food bank yang kita sediakan di setiap masjid. Tadi masa kami ziarah rumah asnaf tu, dia Haji Nan kata, Ahad ni mai masjid daripada nak bagi bantuan food bank. Tuan-tuan bolehlah mai tengok di masjid macam mana pihak masjid agihkan bantuan food bank. Dan seterusnya kita juga bantuan, ada juga bantuan bencana alam yang baru ni tuan-tuan perasan di belah video sana banyak rumah yang dilanda ribut kita bagi. Dan ada juga bantuan yang kita bantu sampai mati. Bantuan apa, tuan-tuan? Bantuan rawatan dialisis. Memang rawatan dia sampai mati lah. So kita akan bantu dia setiap bulan. Dan kita ada dialisis center kita sendiri. Dan juga untuk orang Jitera ni, dia tak perlu pilih staff. Kita ada panel. Maksudnya Zahara dan ada banyak ke 5 ke 6, 7 panel kita. So tuan-tuan, mereka ni cuma pergi ke center yang terdekat ni dan zakat akan bayar kepada center tu berapa yang kos rawatan dia setiap bulan. Dan kita bantu seperti saya sebut dia pada banyak sekolah, bantuan kepada seragam. Dan juga kita bagi duit balik kepada sekolah untuk bantu pelajar-pelajar miskin. Bantuan kepada kita ni kita bagi 1,000 untuk pelajar-pelajar yang degree, 800 untuk beasiswa. Dan juga saudara baru yang seperti saya sebut tadi, ramai orang-orang mu'alaf yang kita bantu, ramai insyaAllah. Dan sekali lagi saya nak highlight untuk bantuan ni, macam nak mohonnya, yang pertamanya boleh terus melalui Peluang Amin. Kalau Peluang Amin tu cengih ke, tak sebulu ke, entahlah macam-macam lah, tak sama politik ke apa-apa, boleh main sama pejabat zakat. Jangan disebabkan ada perbezaan tu menyebabkan hak dia tak dapat. So boleh turun dengan pejabat zakat. Pejabat zakat kami di belakang Bank Rakyat Jitera. Di belakang tu ada pejabat zakat. So boleh terus berjumpa dengan kami untuk sama ada nak mohon bantuan, nak bayar zakat, ataupun nak maklum ada jiran ataupun kawan-kawan yang susah. InsyaAllah kita akan cuba bantu sedaya yang mungkin, insyaAllah. Saya rasa tekan dulu kerana kita pun dah bertukar masa. Sekali lagi saya ambil peluang untuk ucapkan terima kasih kepada Tuan Imam dan semua yang tugas masjid. Tuan Jalinan minta maaf sekiranya ada kesilapan yang kami lakukan sepanjang sehari berada di sini.
Semoga tuan-tuan diberikan hidayah dan juga kerahmatan Allah SWT. Sekian diberi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran kepada Fadil Ustaz Sani dan juga Ustaz Lufi atas kupasan dan huraian yang diberikan pada malam ini, insyaAllah. Baik, tadi kita berlepas lebih kurang pukul 7.45 dan kita mendarat 8.50. 8.50 maknanya slide kita ada delay sikit lah, 50 kurang apa panggil apa sebab cuaca hujan semua, so kita lewat 5 minit lah, lewat 5 minit untuk kita sampai. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, setakat itu dulu pada malam ni daripada kami, insyaAllah lah untuk penerangan ataupun orang panggil apa lebih lah untuk kalau kita nak cara pengiraan zakat ke apakah, bolehlah mai ke pejabat zakat ataupun jumpa dengan amil kita lah, kita dah bagi kursus dan sebagainya lah untuk apa, untuk pengiraan zakat dan sebagainya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu daripada kelemahan kami sendiri, kami mohon ampun dan maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.